dalam bracket itu berdiri dengan sendiri serta tidak berhajat kepada sesiapa. Yang mana kalau kita belajar sistem tauhid sifat 20, dia akan sebut di situ qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Diterjemahkan berdiri dia Allah Ta'ala bi nafsihi, dengan dirinya sendiri. Yang mana kalau terjemahan semata-mata memang jelas masih boleh mengelirukan. Yang dikatakan berdiri itu mungkin terbayang di fikiran sebahagian, iaitu berdiri sebagaimana kita itu berdiri. Maknanya berdiri kita itu memang kita boleh berdiri sendiri kalau kita tidak uzur. Kecuali orang yang sakit, orang yang stroke atau apa, mereka nak berdiri terpaksa dengan bantuan orang lain. Tetapi ini hanyalah uslub sahaja, cara sahaja untuk menjelaskan hakikat. Bukan dikehendaki itu berdiri sebagaimana yang kita bayangkan, dan juga tidak sama sebagaimana yang kita bayangkan bahawa kita yang sihat ini juga boleh berdiri dengan sendiri. Bukan itu maksudnya. Yang dikatakan qaimun di sini itu ada kaitan dengan yang selepasnya, iaitu ghaniyun, kaya. Dan juga tidak sama dengan kalimah ghani apabila dinisbahkan kepada manusia, wa rajulun ghani, dia adalah seorang lelaki yang kaya. Bila kita kata seorang lelaki atau seorang manusia yang kaya, maka kita membayangkan satu orang yang banyak duit, banyak harta, banyak tanah, banyak rumah dan sebagainya. Maka bukan begitu juga yang dimaksudkan. Ada, saya pernah terbaca, seseorang menceritakan bahawa dia ditanya oleh murid dia, ustaz, di mana sifat ghani dalam pengajian sifat 20? Oh, dia kata betul juga. Dalam sifat 20 kita tak belajar bahawa Allah tu bersifat ghani. Jadi oleh kerana tidak ada sifat ghani dalam pengajian sifat 20, kita kena komplimentlah dengan pengajian tauhid 3. Sebab dalam tauhid 3, yang ketiga itu ada yang disebut sebagai, yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah ataupun ilahiyah, yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Jadi katanya dalam asma'ullah, dalam nama-nama Allah, salah satunya Al-Ghani. Jadi untuk melengkapkan sesuatu yang kurang dalam tauhid sifat 20, maka seeloknya kita pun belajar dua-dua. Sedangkan kalau kita kaji secara mendalam, itu mungkin satu dalam pertemuan kita akan terangkan. Tauhid sifat 20 dan tauhid 3 ini perbezaan bukan hanya sekadar metode. Ini juga sesuatu yang saya dengar ketika saya hadir satu program di Gambang, di Pahang. Jadi orang yang kontak program itu dia kata, ada beza antara pengajian tauhid sifat 20 dengan tauhid 3 ini hanya perbezaan metode. Dia adalah dua jalan yang berbeza tetapi nak sampai kepada tujuan yang sama, iaitu untuk mengenal Allah. Jadi orang yang berkata sebegini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang ini tidak jujur. Dia cuba menyembunyikan sesuatu dengan kenyataan dia, ataupun dia sebenarnya tak faham. Kalau dia tidak jujur, dia kena bertaubat daripada ketidakjujuran dia, sebab dia menyembunyikan sesuatu yang sepatutnya diterangkan. Kalau dia tidak faham, dia tidak sepatutnya bercakap. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya, kerana hakikatnya perbezaan antara pengajian sifat 20 dan pengajian tauhid 3 bukan sekadar perbezaan metode. Kalau sekadar perbezaan metode itu tak ada masalah. Tetapi dia pergi lebih jauh daripada metode, dia pergi kepada perbezaan isi. Isi pengajian sifat 20 dan isi pengajian tauhid 3
akan tiba pada satu peringkat yang iaitu bertentangan antara satu sama lain dengan pertentangan yang tajam yang tidak boleh diperdamaikan. Itu kalau kita nak berlaku jujur. Tapi masa untuk kita terangkan itu insya-Allah itu akan datang. Sekarang kita nak menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan qaimun ghaniyun ataupun yang kita bahasa dengar dalam pengajian sifat 20 qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, dimaksudkan adalah bahawa Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada sesuatu apapun yang lain. Itu maksud ghani. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua itu merupakan orang-orang yang fakir kepada Allah, walaupun kaya raya, walaupun ada 5-6 buah istana, walaupun duit berkepuk-kepuk, walaupun macam Qarun, kunci pembalahan saja perlu dipikul oleh sekian ramai, masih lagi fuqara, kerana semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada wujud itu sendiri berhajat kepada Allah. Maka daripada wujud telah segala-galanya. Harta benda, kesihatan, kebahagiaan, anak, pinak, semua itu bermula daripada wujud. Oleh kerana wujud itu adalah ijaz daripada Allah SWT. Allah yang menjadikan, maka kita pada hakikatnya fakir. Sebab tu kadang-kadang kita tulis al-fakir, kita kena faham tu. Jangan semata-mata orang lain tulis al-fakir, aku pun tulis al-fakir juga. Kadang-kadang yang tukang salin juga dia salin juga. Ustaz tu tulis al-fakir, dia pun tulis al-fakir, tak mahu tulis al-fakir lah. Setengah biru Ustaz tulis al-fakir. Tapi betul lah, memang Ustaz tu al-fakir. Iaitu dia tu berhajat kepada Allah SWT. Wallahu wal ghaniyul hamid. Padahal Allah lah yang kaya dan terpuji. Kaya di situ bermaksud kalau dalam bahasa Arab ada muhtiyadihi ila syai'in akhar. Ada muhtiyadihi, tidak ada berhajat dia iaitu Allah Ta'ala ila syai'in akhar, kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itulah termaksud maka dia yaqumu fi, tempat untuk Allah Ta'ala duduk di situ. Allah tidak berhajat kepada tempat. Au mahallin yahillu fihi, ataupun satu tempat yang Allah Ta'ala bertekik di situ. Au mujidin yujiduhu, atau sesuatu yang mewujudkan Allah. Kalau kita wujud kita ni berhajat kepada mujid yang mewujudkan kita. Tetapi wujud Allah, sebab itu kita kena faham beza. Walaupun istilah sama, yang itu yang kadang-kadang kawan kita tak faham. Dia bila kita kata tak boleh kawan mengatakan Allah ada yad, ada tangan. Kerana itu kawan telah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Katanya selama ini kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita kata Allah wujud, sedangkan kita pun kata kita wujud. Kita kata Allah melihat, kita pun mengatakan kita melihat. Jadi kan sama saja kita dengan Allah. Dia tidak faham bahawa bila kita kata kita wujud dan Allah itu wujud, itu namanya ishtirakul lafzi dunal makna. Perkongsian hanya pada lafaz tetapi tidak berkongsi makna. Wujud kita pertama didahului oleh tiada, sedangkan wujud Allah tidak didahului oleh tiada. Wujud kita berhajat kepada yang mewujudkan, wujud Allah tidak berhajat kepada yang mewujudkan. Dan wujud Allah itulah dikatakan wujud yang wajib, wajibul wujud. Sedangkan wujud kita adalah wujud yang jaiz, boleh wujud, boleh tidak wujud, jaizul wujud. Wujud itu dengan kudrah iradah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya ada beberapa soalan yang ditulis, saya bagus juga sistem macam ni, iaitu soalan bagi dahulu. Jadi saya boleh adaptkan sekitar dahulu berapa masa yang saya perlukan untuk menjawab soalan. Jadi saya tekan break itu. Just night lah untuk kita berhenti insyaAllah. Jadi tidak berhajat kepada yang mengadakan. Yang inilah kalau kawan kita yang lambat belum tu faham, dia tidak jadi kecoh dengan teori getaran, dengan teori apa. Kalau dia faham bahawa wujudan Allah itu tidak berhajat. Dia yang saya cerita pada kuliah yang lalu tentang tasalsul, tentang daud dan ulama nak mengucapkan balik bahawa mustahil Allah Ta'ala itu wujud ada permulaan. Kerana setiap ada yang ada permulaan itu pasti ada yang mewujudkan dia. Kalau kita mengatakan ada Allah diwujudkan oleh sesuatu, akan berlakulah tasalsul, siapa pula yang mewujudkan Allah dan seterusnya. Ataupun berlaku daud.
Yang mewujudkan Allah adalah Tuhan A, yang mewujudkan Tuhan A adalah Tuhan B, yang mewujudkan Tuhan B adalah Tuhan C, yang mewujudkan Tuhan C adalah Allah. Berpusing itu juga mustahil. Itu cuma satu metode untuk orang yang berhajat. Orang itu berhajat untuk dipuaskan satu soal dalam fikiran itu dengan argument sedemikian, maka kita tidakkan argument sedemikian. Tapi kadang-kadang cara pemikiran orang kampung lebih santai lagi. Cara pemikiran yang simple orang kampung, orang tanya dia, Allah ada pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu, betul kan makcik? Betul ya, orang kampung betul ya. Habis itu makcik, siapa yang menciptakan Allah? Kamu dengar pun ada Tuhan ada pencipta. Bukan Tuhan yang nama kan ada pencipta. Kau jangan mencipta. Kan? Orang kampung kan senang, tak payah nak cerita pasal tasawuf, tak payah nak cerita pasal jauh, sebab iktikad lazim, iktikad dia yang pasti itu sudah kena dengan yang hak. Anda dan dia pun berfikir bahawa Tuhan mustahil ada yang menciptakan. Cuma cara berfikiran dia simple. Tak perlu nak cerita dengan teori bahawa mengatakan Allah Ta'ala itu ada permulaan akan menantikan salah satu daripada dua yang mustahil, maka tak dapat tidak wujud Allah itu tidak didahului oleh tiada. Itu panjang cerita dia. Bagi yang berhajat terpaksa panjang. Tapi bagi yang tidak berhajat, fitrah dia sendiri telah menolak sesuatu yang mustahil, maka tidak perlu untuk orang itu dibujahkan dengan bujah yang panjang sedemikian. Sama juga di sini. Sekali fikir-fikiran orang kampung, kalau Tuhan masih berhajat kepada sesuatu, apa nama Tuhan? Maka saya pernah sebut pasal mayat pintu kan, dah tak sihat orang yang menerima ayat pintu Tuhan. Dan tengok buku ayat pintu pun dah tahu, buku macam pintu juga, kata manusia semakin lagi. Tapi ayat pintu selalu mengenal sikit, yang duduk, sakit pukul, masuk tandas dan sebagainya. Jadi semua itu menunjukkan kelemahan berhajat kepada sesuatu yang memustahilkan bahawa itu Tuhan. Maka kalau dalam bahasa mudahnya, memang sifat qalbi ini, sifat tidak berhajat ini, memang fitrah yang bersih ini akan menisbatkan kepada Tuhan. Tetapi yang masih memerlukan kepada dalil, maka kita boleh katakan secara lebih panjang, kalaulah Allah itu berhajat kepada sesuatu yang lain, nescayalah Allah itu lemah. Kalaulah Allah itu lemah, maka bukanlah Tuhan. Kerana akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan itu lemah. Memang fitrah kita tidak boleh menerima bahawa Tuhan itu lemah. Baik. Kemudian wahidun, wahai. Wahidun ini kalau kita belajar di dalam sistem sifat 20, dia akan sebut sebagai wahdaniyah. Di sinilah ada persamaan, kadang nak dikatakan sama, antara pengajian tauhid sifat 20 dengan pengajian tauhid 3. Persamaan yang pertama, di sini tauhid dibagi kepada 3 juga. Sebagaimana kawan-kawan kita yang mengaku dia beritikad dengan itikad salaf, kata dia, ataupun dia adalah salafi, pengikut kepada salaf, dia berpegang kepada tauhid 3. Maka di sini pun ada pembahagian tauhid kepada 3 dalam sifat wahdaniyah yang kita terjemahkan sebagai esa. Macam mana dibagikan 3? Pertama, wahdaniyatuz zat. Ya, catat dahulu, nanti kita terangkan insya-Allah. Mengesakan Allah Ta'ala pada zat. Yang kedua wahdaniyatuz sifat. Mengesakan Allah Ta'ala pada sifat. Dan yang ketiga wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah Ta'ala pada af'al. Zat dan sifat mungkin kita mudah faham kerana telah dimelayukan. Tapi af'al belum dimelayukan. Af'al adalah jamak, plural, ya. Plural kepada fa'lun. Fa'lun maknanya perbuatan, af'al maknanya perbuatan. Saya ulang. Dalam wahdaniyah, kita mengesakan Allah Ta'ala pada zat, kita mengesakan Allah Ta'ala pada sifat, dan kita juga mengesakan Allah Ta'ala pada perbuatan. Baik. Kalau kita nak belajar secara sedikit terperinci, tapi kalau kita rasakan ini menghalang kefahaman kita, lupakan saja. Iaitu sifat yang kita belajar setakat ini namanya sifat salbiyah. Salbiyah maknanya negatif, maknanya menafikan.
Bila kita sebut sifat wahdaniyah, bermakna kita menafikan berbilang-bilang. Kita menafikan berbilang-bilang apa? Pada zat tidak berbilang-bilang, pada sifat tidak berbilang-bilang, begitu juga pada perbuatan tidak berbilang-bilang. Setakat itu dah dulu. Baik. Bila kita menafikan berbilang-bilang pada zat, bermakna kita menafikan ada zat yang lain daripada Allah seperti Allah juga. Itu kita nafikan, tak ada. Tak ada zat yang serupa dengan Allah, itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menafikan bahawa zat Allah itu tersusun daripada beberapa komponen. Ada dalam bahasa Arab dia sebut juzuk, ajza, terdiri daripada beberapa juzuk. Macam kita ni, manusia ni terdiri daripada sel-sel. Sel berbentuk apa? Saya pun tak tahu. Tak apa tinggi zat lagi. Kalau kita dapat C5 lulus lah. Jadi apa otot ya? Doktor sel jadi otot. Tisu jadi otot. Nampak lagi lah, tak apalah. Jadi yang penting kita tu terdiri daripada juzuk-juzuk. Ya, membentuk akhirnya menjadi kita. Adakah Allah demikian? Jawapannya tidak. Kita nafikan Allah tidak demikian. Baik. Setakat ini masih boleh faham tak? Alhamdulillah. Yang orang tak faham sebab bila dia letak istilah, bukan tak faham, dia ada macam mental block sebab istilah itu tak berapa familiar. Bila kita kata menafikan berbilang-bilang, itu dalam istilah disebut kam. Menafikan kam. Kenapa? Sebab kam dalam bahasa Arab maknanya berapa. Kan kalau kita pergi ke umrah ataupun haji, kita ni cakap agak banyak-banyak tak pandai, tapi yang untuk memudahkan urusan itu kita belajar apa dia. Kita nak tahu harga dia berapa. Macam mana nak cakap dengan orang Arab? Awak kita kata tu kalau tanya dia kam. Kam maksudnya berapa? How much? Atau setengah tempat yang ada bikam dengan berapa nak kena bayar ni. Jadi kam maknanya berapa. Menafikan kam maknanya menafikan berapa. Tak ada berapa, Allah tu extra. Kalau kita letak istilah dahulu dia jadi macam susah. Kalau kita dah faham isi, baru kita letak istilah kemudian. Lekat istilah, lekat tak lekat pun tak ada masalah. Jadi kita dah faham. Jadi yang kita katakan tidak ada zat yang serupa seperti Allah, itulah dinamakan menafikan kam muttasil. Menafikan kam munfasil. Tidak ada zat yang seperti dengan Allah. Sekarang ini tuan-tuan rasa macam mana? Yang mana rasa masih okey, terus lekatkan istilah itu pada kefahaman. Yang mana pernah rasa mental block, lupakan istilah, kekalkan kefahaman bahawa tidak ada zat lain daripada Allah seperti Allah. Tak cukup kam tu biar orang lain lah. Sebab kita tidak nak menyusahkan benda yang mudah. Istilah adalah untuk memudahkan. Kalau jadi payah, kita fikir istilah. Baik. Dan kita menafikan zat Allah itu terdiri daripada beberapa komponen, bercampur jadi Allah. Itulah dalam istilah disebutkan menafikan kam muttasil. Dari segi bahasa, munfasil maksudnya bercerai. Ada zat lain daripada Allah seperti Allah. Muttasil dari segi bahasa bermakna bersambung. Zat Allah itu bersambung-sambung jadi Allah. Kedua-duanya dinafikan dalam wahdaniyah. Baik. Yang kedua, kita menafikan berbilang-bilang pada sifat. Yang pertama, kita menafikan ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Tak ada. Kita menafikan. Yang situ kadang-kadang kawan kita masih keliru. Mana pula tak ada. Macam tadi lah. Dia kata kita melihat Allah melihat, kita wujud Allah wujud, kita hidup Allah hidup, kita mendengar Allah mendengar. Sekali lagi kita ulang, persamaan hanya pada lafaz, bukan pada hakikat. Pertama, melihat kita bermula dengan tidak melihat. Sebab kita masa dalam kandungan ada satu tempoh baru kita itu boleh melihat, sebelum itu tidak boleh melihat. Kemudian melihat kita perlu kepada alat. Kalau tidak ada mata tidak boleh melihat, ataupun ada mata tapi mata itu tidak sempurna, tidak boleh melihat. Demikian juga melihat kita ini boleh menjadi berbeza. Misalnya orang yang sudah kabur seperti saya ni, sudah tak sama saya melihat sebelum saya darjah 5, saya boleh pakai spek darjah 5. Sebelum darjah 5 saya boleh tengok dengan syak. Tetapi bila darjah 5 ke atas itu sudah tak boleh tengok dengan tepat, dengan jelas kecuali pakai cermin mata. Kemudian terhad, saya hanya boleh melihat
kadang-kadang saya tak boleh nampak. Tapi ada juga imam yang hebat, dia boleh nampak makmum dia bangkit lebih awal daripada dia. Sebab di depan dia tu ada cermin. Cermin berat buku tu nampak makmum bangkit dulu. Dia kasyaf atau apa, sebenarnya cermin yang kasyaf. Jadi kan kita had kebolehan mata kita, dan setelah kita boleh melihat, na'udzubillah, satu masa boleh jadi pandangan itu hilang oleh kerana satu penyakit atau oleh kerana umur yang terlampau tua, makin hilang. Demikianlah kalau kita katakan bahawa kita itu hidup. Hidup kita mulai dengan tidak hidup. Dan hidup kita bergantung kepada organ-organ, bergantung kepada degupan jantung, bergantung kepada otak yang berfungsi dan sebagainya. Maka sekali lagi kita katakan, kita menafikan ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah, persamaan hanyalah pada lafaz tapi tidak pada hakikat. Satu. Yang kedua, kita menafikan bahawa Allah itu bersifat dengan dua sifat yang sama. Kat situ pun kadang-kadang orang keliru, menafikan Allah ada bersifat dengan dua sifat. Tak ada sifat Allah yang kita belajar pun ada 20. Sifat 20. Dan kita tak bagi tahu sebenarnya 20 itu yang wajib kita belajar. Bahawa sifat Allah itu segala sifat kesempurnaan yang kita tu tak tahu, yang hanya Allah saja tahu. Macam mana menafikan tu? Maksudnya begini, bila kita katakan bahawa Allah Ta'ala itu, misalnya kita kata bersifat dengan kudrah, Allah Ta'ala itu ada sifat berkuasa. Kalau kita kata berkuasa, yang pentingnya kudrah itu ada pada Allah Ta'ala. Adakah seperti kita bahawa kudrah Allah itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu? Tidak. Contohnya, pertama kudrah kita bermula dengan tidak ada. Kemudian ada kudrah. Tapi kudrah kita masa baby, apa yang kita boleh buat? Menangis dan menyusu. Tak boleh merangkak, tak boleh bergerak, tak boleh. Tetapi selepas itu kudrah itu berubah menjadi baby yang agak besar. Dia sudah boleh menerak, kemudian boleh merangkak, kemudian boleh berjalan, melompat, berlari dan sebagainya. Kemudian kudrah itu kalau waktu makin lanjut usia dia sudah mula merangkak balik. Berarti kawan-kawan kita yang dah tak usia masa dia tak makin pada sujud merangkak. Sebab kudrah dia sudah berubah. Kemudian nanti kalau dia semakin tua lagi, dia akan semakin hampir macam baby balik, iaitu dia terbagi. Boleh tak mengesok sikit-sikit. Kemudian lama-kelamaan terpaksa pakai pampers balik, na'udzubillah, jadi baby balik. Nak bergerak terpaksa disorong. Dulu dia menyokong baby dia dalam kereta sorong. Sekarang baby dia sudah jadi dewasa, menyokong dia di dalam kereta roda, kursi roda. Jadi kudrah manusia itu berbilang-bilang. Demikian iradah. Iradah kita tak sama. Iradah kita masa baru kerja dapat motor second hand kapcai pun tak boleh jadi senang lagi kerja. Lepas tu dah boleh dapat gaji 2-3 bulan, tak sedap pula kalau tak ada kereta. Nak bawa bakal isteri nanti, belilah tak apalah, kereta murah-murah pun tak apa. Bila dah naik gaji, nak beli kereta baru, tak puas hati pakai kereta second, nak ajak rosak, ajak rosak. Itu iradah kita berubah-ubah. Dream car kita pun berubah-ubah. Baru kita kumpul duit, nak beli dream car kita dah keluar model yang lebih menarik lagi. Allah tak cukup lagi duit kumpul lagi. Dan umurnya pun kita tak beli, tuan dah meninggal. Misalnya orang perempuan, iradah orang perempuan sepaham saya lebih cepat berubah. Sebagai contoh, iradah dia masih di kedai. Jadi orang perempuan kalau nak shopping dengan puas hati, jangan bawa suami. Sebab suami stamina kurang dalam shopping, biasanya orang lelaki kurang stamina. Kalau perempuan nak shopping puas hati, kata kat suami nak pergi main jauh-jauh. Jadi lepas tu jadi pukul-pukul jumpa. Dia dah duduk misalnya di kedai tudung selama 1 jam, memilih tudung yang mana yang sesuai, yang mana colour cantik, mana matching dan sebagainya. Bayangkan, sampai saja di rumah hari yang sama, dia pun senyum pada suami. Tapi nak pula dia senyum-senyum. Besok kita pergi balik kat kedai tu lah. Pergi balik, kan kau dah beli tudung tadi. Itulah saya tak matching pula yang ni. Dah berubah dari roda dia. Masa di kedai dia rasa inilah tudung yang dia nak beli. Bila sampai di rumah dah berubah, rasa dia bukan yang ini. Yang satu lagi dan itu sepatutnya dia ambil. Adakah di roda Allah juga begitu? Berubah-ubah begitu? Adakah kudrah Allah juga macam itu berubah-ubah? Tidak. Tidak, itulah kita menafikan berbilang-bilang pada sifat Allah. Jadi menafikan
ada makhluk, ada sesuatu yang lain bersifat seperti Allah, itulah dinamakan menafikan kam munfasil, dan menafikan bahawa sifat Allah itu mempunyai banyaknya macam qudrah, ada banyak qudrah, iradah ada banyak iradah, mendengar ada banyak mendengar, itu kita nafikan, dinamakan menafikan kam munfasil pada sifat. Tak ingat istilah ketepikan, yang penting kan tadi dah faham, dah faham tu sifat. Yang istilah tu tak perlu ingat. Ini untuk orang yang nak ingat istilah sajalah. Dan seterusnya menafikan bahawa Allah Ta'ala itu berbilang-bilang pada af'al, maknanya ada perbuatan itu datang lain daripada Allah. Setiap yang berlaku di atas dunia ni, ada tak yang luar daripada kuasa Allah? Ada tak yang luar daripada iradah Allah? Sebenarnya Allah tak nak begitu, tapi berlaku gitu. Tidak ada. Tidak ada telah menafikan. Maknanya sepatutlah maknanya rukun iman kita yang keenam, beriman dengan Allah dan qadar, buruk dan baik, kedua-duanya adalah daripada Allah. Di sini tempat melicin. Tempat melicin golongan yang ekstrim. Pertama dinamakan golongan qadariyah, ataupun to a lesser extent namanya mu'tazilah. Qadariyah ini dia menafikan takdir Allah sebab dia berfikir memang Allah jadikan manusia. Yang itu qadariyah masih sama lagi macam orang Islam, ya, bahawa Allah menjadikan manusia. Itu qadariyah terima. Tetapi qadariyah tidak boleh terima Allah menjadikan perbuatan manusia. Sebab bagi dia, kalau Allah menjadikan perbuatan manusia, kenapa pula manusia diberi pahala dan dosa? Tak perlu lah, dan Allah yang jadikan belaka. Makanya dia menafikan takdir Allah pada perbuatan manusia. Dia kata Allah jadikan manusia, tetapi perbuatan manusia itu manusia buat sendiri. Qadariyah yang teruk, yang parah, dia kata Allah pun tak tahu manusia nak buat apa. Besok kita nak buat apa, Allah pun tak tahu. Bila Allah tahu, bila kita dah buat, baru Allah tahu, oh dia ni bangun sembahyang subuh, oh dia ni bangun sembahyang subuh juga tapi pukul 10, oh dia ni, bila dah berlaku baru Allah tahu. Sebab itulah ulama sepakat mengatakan i'tiqad qadariyah ini, orang yang beriktikad demikian menjadi kafir, terkeluar daripada Islam, sebab ada elemen syirik yang jelas, ada perkara berlaku keluar daripada kuasa Allah. Misalnya orang qadariyah mengatakan ya Allah menjadikan api, yang menjadikan terbakar itu bukan Allah. Memang sifat api itu membakar. Dia dah mensyirikkan Allah dan api. Memang Allah jadikan air, tetapi yang menjadikan hilang dahaga itu bukan Allah. Memang air sifatnya menghilangkan dahaga. Maka berlaku sesuatu luar daripada kuasa Allah, iaitu hilang dahaga adalah kuasa air. Maka syirik. Sebab itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. I'tiqad qadariyah itu adalah satu perbuatan yang satu i'tiqad yang membuatkan orang itu daripada Islam. Sebagaimana yang disyaratkan Nabi Muhammad SAW, majus hadhil ummah al-mukadzibuna bil aqdar. Majusi umat ini adalah orang yang mendustakan takdir. Golongan Mu'tazilah adalah seperti Qadariyah juga, iaitu dia cuma dia dengan sedikit dengan, iaitu dia mengatakan Allah menjadikan manusia. Dengan kekuatan yang Allah jadikan pada manusia, maka manusia itu bertingkah laku begini-begini. Allah menjadikan api. Dengan kekuatan yang Allah jadikan pada api, maka api itu membakar. Allah menjadikan air. Dengan kekuatan yang Allah jadikan pada air, maka air itu menghilangkan dahaga. Dan seterusnya. Maka oleh kerana ada sedikit itu, dia menisbatkan kepada Allah Ta'ala. Kekuatan membakar itu Allah jadikan. Kekuatan mengenyangkan itu Allah yang jadikan. Maka ulama ada khilaf, adakah Mu'tazilah ini menjadi kafir ataupun tidak. Sebahagian mengatakan menjadi kafir juga, sebab dia bersyirikkan Allah Ta'ala dengan kekuatan itu. Kekuatan itu yang menjadikan, bukan Allah. Sebahagian mengatakan tidak jadi kafir, kerana kekuatan itu dia masih nisbat bahawa Allah yang menjadikan kekuatan itu. Namun sepakat bahawa i'tiqad demikian adalah bid'ah. Maka orang yang melakukannya paling tidak menjadi fasik, berdosa, kerana i'tiqad lain daripada i'tiqad Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang ekstrim sebelah sini adalah golongan Jabariyah. Kalau Qadariyah menafikan langsung takdir, tetapi Jabariyah ini pada asalnya sudah cantik
seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada takdir Allah, bahawa segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah. Setakat itu masih okey. Buruk juga ditentukan oleh Allah, baik juga ditentukan oleh Allah. Buruk baik ini bukan benda yang kita lakukan, misalnya kaya dan sehat baik, miskin dan itu sakit buruk. Bukan itu. Yang dimaksudkan di sini adalah iman dan taat baik, ada ketentuan daripada Allah bahawa seseorang itu beriman dan baik, taat. Dan juga buruk, iaitu kufur dan maksiat, juga ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang Mu'tazilah payah nak terima. Mu'tazilah ini dia mengaku dia ni ahlul adli wa tauhid. Kami ni adalah ahli keadilan, bukan keadilan. Maknanya kita mempertahankan keadilan Allah dan tauhid, mengesahkan Allah. Tapi kegelinciran mereka Mu'tazilah, mereka terlajak menggunakan akal sehingga memikirkan wahyu. Akal dikata tak adil lah kalau yang buruk pun Allah Ta'ala buat. Sebab nanti orang itu dihukum, sedangkan Allah Ta'ala yang takdirkan dia jadi jahat. Dia cuba nak ukur keadilan Allah dengan gaya ukur manusia. Ini berjalan dengan wahyu. Dalam wahyu jelas Allah Ta'ala menerangkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu, kita makhluk Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan juga Allah Ta'ala jadikan. Maksudnya perbuatan kita juga adalah makhluk Allah. Dia itu Mu'tazilah tak boleh terima. Dia kata tak, kerana Allah itu adil. Allah kalau buat sesuatu, mestilah sesuatu itu baik ataupun lebih baik. As-sulhu wal aslah. Wajib Allah buat sesuatu yang baik. Kalau Allah tidak buat sesuatu yang baik, bermakna Allah buat sesuatu yang lebih baik. Kita beriman bahawa Allah Ta'ala adalah pemilik segala-galanya. Kalau hamba sahaya kepada manusia di zaman yang perhambaan masih diamalkan, Islam tidak mengharapkan segala total perhambaan, tetapi menggalakkan memerdekakan hamba. Maksudnya secara end result ialah lama-kelamaan perhambaan itu menjadi pupus juga. Sebab lebih pahala yang besar buat satu doktrin aparat dia memerdekakan hamba. Tetapi kalau kita lihat dari segi hukum Islam, dia mentadbir. Sebab perhambaan itu sudah diamalkan ketika Islam datang, memang sistem itu ada sistem perhambaan. Salah satu cara Islam meregulir sistem perhambaan adalah perhambaan dianggap berhalang kepada pewarisan. Maksudnya apa? Seseorang yang dia itu hamba, dia tidak boleh mewarisi harta pusaka. Kenapa? Misalnya hamba ni dia ada ayah, ayah dia mati. Dalam keadaan biasa, bila seseorang ayah dia mati, dia salah seorang waris lah. Dia boleh dapat sebahagian ataupun kesemua daripada harta pusaka ayah dia. Tapi kalau dia hamba, tak boleh. Kenapa? Sebab kaedah mengatakan al-abdu wa ma malaka milku sayyidihi. Hamba dan apa yang dimiliki oleh hamba adalah milik tuan dia. Itu masalah tu. Hamba ni walaupun dia dilayak sebagai manusia, ada elemen dia macam subhuman, boleh dijual beli, boleh disewakan, boleh dimiliki sebegitu. Jadi kalau dia dibenarkan mewarisi, nanti harta pewarisan yang dia dapat otomatik jadi milik tuan dia. Jadi end result, tuan dia itu akan dapat harta pusaka daripada orang yang sepatutnya dia tak dapat. Maka kalau dia hamba, otomatik dia diblok daripada pewarisan. Itu baru hamba secara majazi, bukan hamba hakiki. Pemilikan itu ada permulaan yang pertama ni. Yang kedua, dia boleh berakhir dengan buka kapak, misalnya dia memerdekakan diri dia, ataupun dengan dia merdekakan oleh tuan dia, ataupun dengan dia meninggal dunia, merdekakan dia daripada perhambaan. Tetapi hambanya kita kepada Allah adalah hamba yang hakiki, yang mana selama-lamanya kita itu hamba Allah. Kita hidup atau kita mati, kita hamba Allah. Jadi oleh kerana demikian, tidak boleh kita mempersoalkan keadilan Allah sebagaimana orang Mu'tazilah mempersoalkan dalam bab apa yang Allah Ta'ala berlakukan, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala itu sangat melakukan apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang Allah Ta'ala buat, tetapi mereka manusia nanti akan ditanya. Baik. Jadi misal Allah Ta'ala menciptakan
neraka. Neraka adalah makhluk Allah. Allah Ta'ala menciptakan satu makhluk, terus Allah letakkan dalam neraka. Makhluk itu juga makhluk Allah. Allah meletakkan makhluk Allah dalam makhluk Allah. Siapa yang boleh perhatikan? Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan syurga. Syurga adalah makhluk Allah. Lalu Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS, makhluk Allah. Belum Nabi Adam solat, belum Nabi Adam puasa, belum Nabi Adam beribadah, terus Allah letakkan Nabi Adam AS dalam syurga. Siapa boleh perhatikan? Dulu milik Allah, syurga milik Allah, Nabi Adam AS milik Allah. Jadi ikrar Mu'tazilah ini batil. Kisah bagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahmatullah alaih meninggalkan pahaman Mu'tazilah pada masa beliau muda, masa-masa beliau masih mengaji. Pahaman Mu'tazilah ni yang mainstream, sebab mereka berjaya mempengaruhi penguasa. Bila berjaya mempengaruhi orang politik, mudahlah sikit. Itu strategi sebahagian daripada ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka hantar wakil masuk dalam parti politik sini, hantar wakil masuk dalam parti politik sana, mana-mana menang tidak ada wakil. Ahli Sunnah wal Jamaah kita iktimat ke atas hujjah, ke atas keterangan dalil dan bukti. Ya, kalau ada orang politik boleh bantu memperkasa dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, bagus. Tapi bukan dengan memaksa kuasa politik untuk membenarkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Hasan Al-Asy'ari bertanya kepada guru beliau tentang konsep as-sulhu wal aslah. Mu'tazilah meyakini Allah wajib buat sesuatu yang baik, ataupun kalau Allah tidak buat sesuatu yang baik, Allah wajib buat sesuatu yang lebih baik. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini Allah tidak wajib buat apa-apa, beriradah. Allah nak buat apa-apa, Allah punya suka, Allah suka. Itu maksud iradah di situ, yang nanti kita akan sampai di situ. Jadi Imam Hasan Al-Asy'ari nak menguji kaedah Mu'tazilah ini, dia bertanya kepada guru beliau, tuan guru, apa nasib 3 orang? Di hari kiamat kelak, apa nasib 3 orang? Yang pertama, satu orang yang meninggal dalam keadaan dia dewasa, iman dan taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, satu orang yang dewasa meninggal dalam keadaan kufur dan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, satu orang yang meninggal sebelum balik, kanak-kanak lagi telah meninggal dunia. Jawab guru dia, sesuai dengan akidah Mu'tazilah, yang mati dalam keadaan beriman dan taat, Allah masukkan ke dalam syurga. Yang mati dalam keadaan kufur dan maksiat, Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Yang mati sebelum balik, dia tidak akan masuk ke syurga dan tidak akan masuk ke neraka. Dia duduk manzilatun bainal manzilatain. Dia akan duduk di satu tempat antara 2 tempat. Ini adalah salah satu bid'ah Mu'tazilah. Sebab dia fikir logik. Logik dia, budak ni belum balik, dia belum beramal soleh lagi. Macam mana tidak beramal soleh boleh masuk syurga? Tak adil lah. Dan dia budak belum balik, dia belum berdosa lagi. Macam mana berdosa masuk neraka? Tak adil lah. Oleh kerana syurga pun tak ada masuk, tak adil. Neraka pun tak ada masuk sebab tak adil. Dua tengah-tengah. Macam tu. Jadi Imam Hasan Al-Asy'ari tanya pada guru dia, Tuk Guru, kalau kita ada konsep as-suluk wal aslah, macam mana Allah nak jawab? Kalau budak tu tanya kepada Allah, Ya Allah, kenapa kau matikan aku sebelum aku balik? Tidak akan aslah, tidak akan lebih baik kau matikan aku selepas aku balik, supaya aku lepas balik, aku boleh beriman, aku boleh lakukan ketaatan. Jadi oleh itu aku boleh masuk ke syurga. Jangan walaupun tak masuk dengan aku duduk luar syurga, tak syok lah. Orang lain sudah bangunan, aircon, minum apa sebagainya, kita duduk di luar dengan panas, dengan hujan, tak syok. Ya. Itu kalau kita di airport misalnya, kan ada orang beli tiket business class, dia bagi duduk dalam dia punya apa tu? Dia panggil lounge, minum beri, makan beri. Kita dengan duduk kursi keras kat luar tu kan tak sedap. Lagi nak syurga dengan bukan syurga. Jadi jawab Allah kata itu guru beliau, sebab aku tahu bahawa engkau nanti kalau balik, bukan engkau ni beriman dan taat, tapi engkau akan jadi orang yang kafir dan maksiat. Maka yang aslah, yang lebih baik, aku matikan dulu kau sebelum balik. Paling tidak aku tidak masuk neraka. Jadi itu hatilah boleh jawab. Rupanya itu baru soalan mukadimah. Macam orang main sokat sekarang, itu bola, itu saja dia bagi tinggi sikit sebab dia ada strategi dia. Jadi kata Imam Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, jadi kalau begitu macam mana Allah nak jawab?
Karena lelaki yang dewasa yang mati dalam keadaan kufur dan maksiat tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tidak matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah asnah kau matikan aku sebelum aku balik supaya aku tidak sempat kufur dan maksiat? Jadi aku tak boleh masuk dalam neraka. Tak ada jawabnya. Sebab ini akidahnya bid'ah. Bila akidah itu bid'ah, dia bukan daripada Allah. Bila dia bukan daripada Allah, dia akan melakukan contradiction antara satu konsep dengan konsep yang lain dalam mazhab yang sama. Lauka min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau lain ini bukan daripada Allah Taala, nescaya kamu akan dapat di situ ikhtilaf, perbezaan yang banyak. Akhirnya Imam Hasan Asy'ari bertobat meninggalkan akidah Mu'tazilah dan menjadi pejuang mempertahankan akidah Nabi SAW yang dikenali sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan beliau yang mereka akidah itu, beliau yang mempertahankan kembali daripada ancaman bid'ah Mu'tazilah pada masa itu. Kalau Jabariyah, sebagaimana yang kita telah terangkan, dia itu asalnya bagus, percaya kepada qada dan qadar, tapi dia jadi tak bagus, dia akhirnya menyalahkan takdir. Orang Mu'tazilah ini biasanya terima dia akan malas beribadah, tak sembahyang, lagi buat maksiat, berjudi, minum arak. Tapi nanti bila dia dah dakwah, dinasihati, alasan dia dakwah jalan Ustaz, memang Allah dah tadi dengan saya tak sembahyang. Oh, dia kata kamu ni kenapa? Tak tahu ke berjudi, minum arak ni haram? Kamu pun usia bukan muda-muda lagi, kau ada bertambah. Itu dah tak saya tak nak tahu. Tapi yang mana tak saya. Misalnya saya bilang, mungkin ada yang nak tahu rawatan orang Jabariyah ni, kalau kita berani mudah sangatlah. Tanpa ada, kalau kita tanpa dia akan marah. Dia akan kata, balik kenapa ni Ustaz? Tanpa orang tak ada dia. Kita hujah dia balik, kita tahu macam mana. Allah dah tak boleh kalau saya tanpa awak. Jadi tak akan selesai. Itu juga adalah itikad yang bid'ah. Sebab Nabi SAW yang mengajar kita beriman dengan takdir, juga mengajar kita untuk ikhtiar patuh kepada perintah Allah dan ikhtiar jauhi daripada larangan Allah SWT. Baik. Jadi selesai wahdahnya. Yang dikatakan wahdahnya al-af'al itu ada bersamaan, dua bersamaan di situ, dengan konsep tauhid rububiyah dalam tauhid tiga. Bukan secara keseluruhan, tapi rububiyah dalam tauhid tiga ni, pada mereka awal dia kata wajib kita mengesahkan Allah Ta'ala sebagai Rabbun. Apa dia maksudnya? Kita mengesahkan Allah Ta'ala sebagai pencipta. Allah lah yang mencipta, tidak ada yang lain daripada Allah mencipta. Jadi Allah lah yang menghidupkan, tidak ada lain daripada Allah yang menghidupkan. Allah lah yang mematikan, Allah lah yang mendatangkan mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah lah yang memberi penyakit, Allah lah yang menyembuhkan. Tidak ada yang lain daripada Allah yang membuat segala sesuatu ini. Itu tauhid rububiyah pada peringkat lapis yang pertama. Ini tidak ada masalah dan tidak ada beza pun dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita wajib setuju dengan itu. Sebab itulah yang kita sebut sebagai wahdatul ahad, yang mencipta, yang menghidup, yang mematikan, yang melakukan segala-galanya hanya Allah. Itu memang betul. Cuma nanti kita akan lihat masalah dengan tauhid tiga ini, bila dia panjang dan sesuatu juga bercakap dengan Quran dan Sunnah Nabi Iman, iaitu dia mendakwa bahawa kononnya kalau setakat tauhid rububiyah mengesahkan Allah Ta'ala pada af'al, iaitu Allah dah melakukan segala-galanya, kata dia itu ada juga pada orang musyrik. Di situ yang dah mula kita bercakap dengan baik. Kalau setakat lapis yang pertama tu, tak kata saya jumpa orang-orang yang kata Ustaz, saya baca ayat juga okey, dia setakat saya baca tak ada benda-benda yang bawa pada ekstrim. Jadi kemungkinan besar dia hanya belajar pada lapis yang pertama. Jadi lapis pertama memang tak ada masalah. Mengesahkan Allah Ta'ala sebagai yang melakukan segala-galanya, memang itu betul dengan iktifad ahli sunnati wal jamaah. Baik, sekarang kita ada masa lebih kurang 8 minit dan saya juga untuk menjawab soalan. Qadirun muridun alimun bi kulli syai' itu mungkin akan dijawab dalam soalan ini. Qadir itu sifat qudrah, murid berkehendak itu sifat iradah, alim itu sifat ilmu. Bi kulli syai', alim bi kulli syai' itu sifat ilmu. Maksudnya ada qudrah, iradah dan ilmu. Baik, soalan.
Salah satu, adakah kitab Aqidatul Awam ini adalah rujukan pertama untuk pengajian sifat 20 atau telah ada kitab-kitab lain sebelumnya? Setahu saya bukan yang pertama, telah ada kitab-kitab sebelum daripada ini. Cuma dia menjadi kitab yang biasa dibaca dan bagi tajuk di mana sebab itu Aqidatul Awam, akidah yang nak dicerahkan kepada orang awam. Maka ini sudah menjadi satu kecukupan dengan kita mengaji ini. Bermadai lepas pada lain insyaAllah. Soalan 2. Selain pendekatan pengajian sifat 20, apakah pendekatan lain untuk pengajian asas tauhid yang boleh diterima? Seingat saya, dekat yang saya belajar, yang dikatakan manhaj di sifat 20 dia tak ada lagi, dia manhaj saja berbeza. Sifat 20 sebab saya pernah sebut, di zaman sahabat pun mereka beriman dengan setiap satu daripada sifat 20 ini. Sahabat beriman bahawa Allah itu wujud, sahabat beriman bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan, sahabat beriman bahawa Allah wujud dan tidak akan binasa, sahabat beriman bahawa Allah itu esa, tidak ada sekutu. Jadi semua setiap satu daripada sifat 20 itulah intisari daripada akidah. Cuma manhaj, dia ada manhaj yang pertama disebut sebagai manhaj naqli. Manhaj naqli ini emphasize dia lebih kepada Quran dan hadis. Jadi dia menerapkan sifat Allah itu, dia bawa ayat Quran, ini dia beritahu ini sifat Allah dan ayat Quran yang begini. Kemudian dia bawa hadis Nabi menguatkan lagi bahawa Allah bersifat begitu. Misalnya yang digunakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mengarang kitab-kitab berkaitan tentang akidah, tentang qada dan qadar, tentang itu dan ini, al-asma wa sifat pun ada. Kitab Imam Baihaqi yang dinamakan sebagai kitab al-asma wa sifat, yang mana Imam Baihaqi membawa hadis-hadis Nabi dan sebagainya menceritakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu namanya manhaj naqli. Tetapi Imam Al-Baihaqi adalah Asy'ariyah. Maknanya etikatnya Asy'ariyah ini ada orang anggap kalau Asy'ariyah dia amalkan semata-mata, tak adalah dia di Quran hadis. Sebab itulah kami tak terima Asy'ariyah ni. Bukan. Asy'ariyah dia sepakat bahawa akal dan nakal itu kedua-duanya menjadi tunjang dalam akidah. Tapi yang melebihkan penekanan kepada Quran dan hadis dikatakan manhaj naqli. Contoh yang saya sebut tadi, Al-Imam Al-Baihaqi, beliau adalah Asy'ari, mazhab Asy'ariyah, tapi lebih menekankan hujah itu berdasarkan Quran hadis. Dan manhaj yang kedua seperti yang kita dapat dalam Aqidatul Awam ini adalah manhaj akli. Bila kita sebut manhaj akli, tidak bermakna menafikan naqli, tetapi bermakna seolah-olah kita assume bahawa naqli ini telah diterima. Ini biasanya sesama Islam lah. Quran hadis itu kita semua dah junjung dah. Tetapi kadang-kadang kita perlu berbincang dengan non-Muslim, atau kita perlu berbincang dengan orang Muslim yang telah masuk dalam hati dia keraguan, syubhat. Maka ini memerlukan dalil akal. Dan setengah orang sepatutnya dia dah dengar ayat Quran cukup lah. Tak hanya pada ni, tapi dia masih ada benda-benda kenapa macam ni? Nanti ada soalan kenapa macam ni? Maka orang macam ini perlu diikutkan dia selain daripada Quran dan Sunnah dengan dalil akli. Lebih-lebih lagi, kalau dia itu orang yang tidak beriman, bagaimana kita nak kata kamu kena percaya begini? Kenapa kerana Al-Quran sebut begini? Kenapa kerana Nabi SAW dah sebut begini? Macam mana kita nak hujahkan? Dia belum beriman lagi. Maka untuk orang yang belum beriman, sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan bagi orang-orang yang menolak dari akli, dia kena maju. Pertama, Allah Taala berfirman, kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Taala menerangkan kepada kamu ayat-ayat, dalil-dalil kewujudan, keesaan, kekuasaan, kesempurnaan Allah. Kenapa? La'allakum tatafakkarun, moga-moga kamu itu berfikir. Jadi Allah sendirilah supaya manusia ini berfikir, kerana berfikir membawa kepada tauhid. Tiba-tiba ada golongan yang tak nak kita berfikir, ada ini semua dari akli, kata dia. Dia tidak faham bahawa ilmu apapun akan bersandar dengan akal. Dia kata kita semua ikut Quran dan hadis sahih saja. Baik hadis sahih, bagaimana kamu tahu hadis itu sahih? Oh, sebab ulama-ulama kata sahih lah. Macam mana ulama tahu kata sahih? Adakah ayat Quran yang mengatakan ini hadis sahih? Atau adakah hadis pula mengatakan bahawa hadis ini sahih? Tidak ada.
Maka menentukan hadis yang sahih atau tidak sahih adalah dari ahli. Kerana akal menghukumkan kalau orang ini dia ingatan dia kuat, sebagaimana yang Syekh sendiri semalam cerita, kalau dia COVID, kalau dia sifat, maka akan menghukumkan kemungkinan apa yang diceritakan itu betul tinggi berbanding kalau dia tidak COVID, dia pelupa, dia tidak sifat dan sebagainya. Itu hukum akal. Padahal dari segi realiti, orang yang kuat ingatan boleh jadi terlupa, orang yang tidak kuat ingatan ada masa-masa dia ingat. Jadi tak mustahil yang diklasifikasikan sahih di sisi sebagian ulama itu sebenarnya tidak dikatakan oleh Nabi SAW sebab orang itu terlupa. Dan tidak mustahil bahawa orang yang dikategorikan sahih dalam riwayat itu memang dia ingat dan memang betul Nabi bersabda demikian. Tapi akal, kita gunakan akal, possibility yang sahih itu Nabi kata lebih tinggi berbanding dengan possibility yang sahih. Siapa yang kata itu? Adakah Quran? Tidak. Akal menghukumkan. Demikianlah Allah Ta'ala berfirman kepada kita untuk menghujah orang musyrik. Orang musyrik adalah orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia merasakan Tuhan ini banyak. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat, ada Tuhan api, ada Tuhan air, Tuhan itu, Tuhan ini. Lalu Allah Ta'ala berfirman menggunakan dalil akli. Firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya, iaitu langit dan bumi, alihatun, Tuhan-Tuhan yang banyak, illallah, lain daripada Allah, lafasadata, nescaya binasa langit dan bumi. Kalau kita tanyakan, hakikatnya ada tak Tuhan lain daripada Allah? Hakikatnya ada tak Tuhan lain daripada Allah? Tak ada. Kenapa Allah kata kalau ada? Bermakna Allah suruh kita guna akal saja. Benda itu hanya di akal, di realiti tidak ada. Realiti Allah hanya satu, esa. Tapi Allah kata lau kana fi iman. Kalau dah adil, maknanya akal saja. Akal fikir, kalau dah ada Tuhan ni banyak, taklah kami binasa langit dan bumi. Tuhan ni nak buat macam ni, Tuhan ni nak buat macam tu. Tak payah fikir alam inilah. Fikir surah Jumaat An-Nahim saja di bermasa maju. Sudi tak pada masa KDK bermusyarat tahun depan, nanti dua berfungsi. Tak sudilah sebab susah nak buat kerja. Pengurusi ni kata macam ni, pengurusi ni kata macam tu, pengurusi kata nak jemput penceramah ni, pengurusi kata tak mau jemput. Betul saya nak dua pengurusi. Satu pengurusi pun belum tentu kita boleh handle. Apatah lagi dua pengurusi. Maknanya kalau nak tadbir satu surah pun sudah tidak boleh ada dua pengurusi. Akal kita disuruh guna. Adakah untuk mentadbir alam semesta ni boleh ada banyak Tuhan? Mustahil. Jadi akal yang mengatakan mustahil. Siapa yang suruh kita guna akal? Allah. Jadi manhaj yang kedua, manhaj akli. Bukan bermakna menolak nakli, tapi menerbitkan penekanan itu untuk memenuhi keperluan-keperluan tertentu kepada hujah akal yang juga sebenarnya dalilnya adalah daripada Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah manhaj sufi. Manhaj orang tasawuf yang mana menceritakan sifat-sifat Allah Ta'ala itu lebih berdasarkan kepada makrifah yang dijalani melalui riyadhah nafsiyah, tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Bushairi dalam kitab Risalatul Bushairiyah. Itu adalah kitab tauhid, tetapi manhaj yang sufi. Baik manhaj sufi, akli atau nakli, isi kandungannya sama, iaitu menisbatkan kepada Allah Ta'ala segala sifat kesempurnaan, menafikan kepada Allah Ta'ala segala sifat kekurangan, dan menafikan Allah Ta'ala itu sama seperti makhluk. Belajar sikit boleh tak? Kalau setengah tadi ada soalan lagi boleh tak? Boleh Kalau tak takut minggu depan mohon Ustaz umumkan program seminar. Tak apa umum tu kan 10 Februari itu hari Sabtu. Kalau di surah An-Nahim jadual saya kuliah duha, tapi saya sendiri penting kuliah duha saya sebab nak arti ini satu program yang bagus dibuat di Masjid Negeri Syahadah betul ya. Pada 10 Februari bermula jam 8.30 hingga tengah hari. Ada juga percuma. Cuma kalau siapa tak bayar harga buku saja. Iaitu sangat penting membicarakan mazhab Ahlul Hadis. Sebab kita sekarang kadang-kadang terpedaya dan bersodar dengan dakwaan-dakwaan orang yang mengaku sebagai Ahlul Hadis. Kami adalah Ahlul Hadis. Kami berpegang begini. Maka kita nak tengok dalam seminar pada 10 Februari hari Sabtu itu, sebenarnya dari segi data dan fakta yang sebenar
apa mazhab ahli hadis. Orang yang pakar dalam bidang hadis, yang menentukan hadis yang begini, yang ada matan dan juga perawi hadis dalam hadis mereka ratusan ribu itu, dalam akidah apa mazhabnya, dalam fiqh apa mazhab mereka, dan dalam tasawuf apa mazhab mereka. Kerana apa? Kerana inilah tonggak agama kita dengan dalil hadis Jibril yang masyhur ketika Nabi Jibril AS bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, itulah akidah, tentang Islam, itulah syariat, tentang ihsan, itulah tariqah ataupun hakikat. Nabi SAW beritahu kepada sahabat, bila sahabat kata Allah dan Rasul lebih tahu siapa yang datang tadi, Nabi bagi tahu itulah Jibril. Allamakum dinakum, datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Bermana agama kita ini terdiri daripada 3 tonggak utama ini. Tak boleh kita tolak salah satu. Akidah, syariat dan juga hakikat, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Al hadis mazhabnya ke dalam 3 cabang yang sebenarnya. Dari yang ada hikmah untuk tahu, dijemput hadir pada 10 Februari di Masjid Negeri Shah Alam. Baik, ada lagi. Kenapa? Ni ada saran kenapa dah. Kenapa kalau Tuhan sama dengan makhluk, Tuhan itu baru? Ini telah dikatakan teori akli yang sebenarnya diambil daripada ayat Quran. Contohnya Nabi Ibrahim AS berhujah dengan apa tu kaum dia, mengatakan ini bintang, ya. Inilah Tuhan, dia bercahaya-cahaya di waktu malam. Malam pada bila bintang itu hilang, kau dalam Bible pilih ini bukan Tuhan lah, aku tak suka yang berubah-ubah macam ni. Jadi daripada ayat ini kita diistifat oleh para ulama kaedah, iaitu sesuatu yang berubah-ubah itu bukan Tuhan, kerana yang berubah-ubah itu baharu. Kita sebenarnya setiap detik makhluk yang baharu. Cuma kita tak perasan kerana perubahan itu berlaku secara perlahan-lahan. Tapi kalau kita lihat wajah kita sekarang dan kita lihat gambar kita 10 tahun yang lalu, kita kata, oh lain semua. Lebih-lebih lagi kalau 10 tahun yang lalu kita itu slim, 10 tahun ke depan kita sudah jadi mengembang misalnya. Sebenarnya kita makhluk yang baru. Allah yang hijab kita daripada satu detik ke satu detik. Jadi bila berubah maknanya baru. Bila sama dengan baru, maka baru. Sedang sesuatu yang sama, maknanya ialah dari situ. Jadi kalau kita kata Allah itu sama macam makhluk, maknanya apa beza makhluk dengan Allah? Maknanya Allah sama seperti makhluk, seperti mengatakan makhluk juga sama seperti Allah. Maka itu syirik. Sebab itu kita tidak boleh mengatakan Allah sama dengan makhluk. Macam mana kalau Tuhan cipta makhluk dengan rupa dia? Kita tahu ke? Tak boleh lah. Mungkin keliru dengan hadis yang Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan Adam ala suratihi. Dan Allah khalaqa Adam ala suratihi. Atau kama qala bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Adam itu atas rupanya. Jadi ada orang-orang yang cenderung kepada tasbih ataupun tajsim. Dia mengatakan Allah menjadikan Adam alaihissalam atas rupa Allah. Jadi ini bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Nabi Adam alaihissalam syai'. Jadi tidak ada sesuatu yang sama seperti Allah. Jadi ulama mentopikkan antara hadis tadi dengan ayat yang muhkamat. Domir hu itu kembali kepada dalam kejadian itu dia ada asbab urut hadis. Sebab kenapa hadis itu oleh Nabi SAW, seseorang memukul anak dia, kata ustaz saya, di bahagian muka atau nak pukul di bahagian muka, saya tidak ingat sudah pukul atau baru nak pukul. Nabi larang jangan pukul di bahagian muka, kerana Allah menjadikan Adam itu di atas lutut parasnya. Jadi disitulah ulama mengatakan di atas lutut paras itu bermaknanya lutut paras anak tadi. Ada manusia ini kita di atas, kita di atas lutut paras Adam. Jadi Adam itu menyerupai kita. Jadi bahagian muka ini tidak sewajarnya dipukul. Itu yang ulama faham, kerana terpaksa ditaufik kembali kepada ayat yang muhkamat. Undang ummul kitab, itulah yang menjadi teras kepada Al-Quran, adalah ayat yang muhkamat. Jadi tak boleh hadis tadi yang ada ihtimal sebegitu, yang seolah-olah zahirnya bercanggah dengan ayat yang muhkamat, dipahami dengan makna yang zahir, itu tidak boleh.
dalam lebih-lebih dalam bab akidah tidak diterima dalil yang zanni. Jadi ini mustahil sebab kita ingat kudrah Allah hanya bergantung kepada perkara yang mungkin. Kalau kita belajar tauhid, di situ ada ruang untuk kita itu menjawab syubhat. Orang mungkin nak meragukan kita, dia tanya adakah Allah berkuasa? Kita kata iyalah, kerana Allah tak berkuasa. Adakah Allah berkuasa melakukan segala sesuatu? Kita menjawab ya, Allah Ta'ala kulli syai'in qadir. Lalu dia bertanya kepada kita, kalau begitu adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Orang nak meragukan kita, adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain? Di situ kita tersempitlah. Kalau kita tak kata Allah tak berkuasa, tadi kita kata Allah berkuasa. Kalau kita kata Allah berkuasa, benda itu mustahil. Tuhan daripada Allah itu mustahil. Anak Allah itu mustahil. Itu bercakap dengan akidah. Lalu dalam ilmu tauhid diterangkan di situ bahawa ta'alluq qudrah, ta'alluq maksudnya skop ataupun kerja qudrah ini hanya bersangkutan dengan yang mungkinan, yang harus. Adapun anak Allah mustahil. Kalau Tuhan daripada Allah mustahil, maka itu keluar daripada ta'alluq qudrah. Demikian yang wajib hanya Allah saja. Yang wajibul wujud hanya Allah saja. Maka kalau timbul persoalan, bolehkah Allah menciptakan diri dia sendiri? Soalannya tidak boleh. Sebab wajib itu keluar daripada skop qudrah. Yang hanya dalam skop qudrah yang mungkinan, yang boleh jadi, maka itu saja ta'alluq dengan qudrah. Jadi ini adalah satu yang mustahil dan membawa kepada tasbih ataupun tanzih. Soalan yang kedua, dan Tuhan itu sifatnya maha mengetahui. Kenapa Tuhan cipta kita untuk beritahu bahawa dia itu maha kuasa, sedangkan dia sudah pun maha mengetahui? Adakah kerana Tuhan rasa sunyi? Macam mana saya nak patahkan syubhat semacam ini, Ustaz? Pertama, kita tidak suka tahu dia macam baca Al-Quran sebab Nabi SAW ajar kalau orang itu berfikir bahawa makhluk ini tidak ada Allah, kalau kita siapa cipta Allah dan ada cepat-cepat minta lindung kepada Allah. Jadi begitu juga begini, kenapa kita tak tanya kenapa Allah ciptakan makhluk, sedangkan Allah telah memberitahu kepada kita fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala itu sangat melakukan apa yang dia kehendaki. Kenapa Allah ciptakan kita? Allah Ta'ala mereka bertanya kalau bukan ilmu malaikat ini jauh berarti khalifah. Kalau akan kalau pihak mai yusidu pihak wa yasfiku dima. Mereka bertanya, kenapa kau jadikan orang yang nanti akan melakukan kerosakan, menumpahkan darah dan sebagainya? Jadi akhirnya mereka mengaku subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kita tidak tahu kenapa Allah jadikan kita. Yang penting Allah jadikan. Dan Allah bagi tahu lah sikit-sikit, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia supaya mereka itu beribadah kepada aku. Adakah kerana Allah maksud sunyi itu soalan yang tidak boleh? Kerana apa? Kerana seolah-olah Allah itu berhajat kepada makhluk. Kalau kita katakan Allah jadikan kita kerana Allah itu maksud sunyi, pula ada orang lain. Kalau Allah jadikan kita supaya tak sunyi, itu kalimah yang mahir pada tauhid. Dan seolah-olah Allah itu berhajat kepada manusia. Dan Allah mengetahui, memang Allah mengetahui. Tetapi kenapa Allah jadikan kita? Allah Ta'ala dan Allah sebahagian dijadikan sebagai ahli syurga dan sebahagian dijadikan sebagai ahli neraka. Itu yang dikatakan kita. Sebab orang yang syafi ataupun sahih dari segi hakikatnya diketahui dalam hadis Nabi beritahu dalam ummah lagi dari ahli dari segi dia ajar dia adakah dia itu syafi atau sahih, adakah dia orang yang celaka atau sahih. Cuma dalam segi amalan kita usaha bertaat kepada Allah Ta'ala. Dari segi nasib kita pasrah kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah tak begini. Istiqarannya mengapa Wahabi? Sebelum Wahabi panjang seminar lagi ni. Kalau dia buat kelas dulu dia ada nama salah tu sesi kedua. Wahabi bukankah ahli sunnah wal jamaah? 27 bulan sesi kedua. Saya jawab enak saja. Mengapa Wahabi selalu klaim mereka pengikut salah dengan menetapkan makna zahir ayat, sedangkan terdapat bukti-bukti jelas bahawa ulama-ulama salah mentakwil dan mentakwil ayat mutasyabihat yang mereka adalah untuk mendapat penerimaan. Maka labeling sebegini penting. Jadi
Sebab tu kita heran dengan kawan-kawan kita Wahabi, selalu mereka marah-marah, mereka cakap, ni apa dia suka label-label orang Wahabi ni? Tak label je, asyik label orang Wahabi. Jadi pelabelan ini sebenarnya baik. Dan pelabelan ini dilakukan oleh para ulama. Ulama melabelkan yang macam ni cirinya namanya Mu'tazilah, yang macam ni cirinya Jabariyah, yang macam ni cirinya Jahmiyah, yang macam ni cirinya Murji'ah. Jadi labeling ini penting supaya kita tahu. Yang tak bagus adalah mislabeling. Jadi saya dah tengok sebenarnya suka mislabeling ini mereka. Bila kita mendedahkan kelainan mereka, oh ini Syiah. Padahal Syiah kan ada ciri-ciri dia, membenci pada sahabat, menghalalkan Islam Mu'ad, melakukan merantau dan sebagainya. Tak ada pun ciri itu pada kita. Tapi semasa-masa kali kita tak bersetuju dengan Wahabi, dilabelkan Syiah. Atau kita tak bersetuju dengan Syiah, lalu dilabelkan Wahabi oleh Syiah. Jadi mislabeling yang salah, labeling adalah bagus. Jadi Wahabi mislabeling diri dia. Pertama, di zaman awal kebangkitan Wahabi, mereka tidak melabelkan diri mereka sebagai Salafi. Mereka melabelkan diri mereka sebagai Muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, mengisyaratkan bahawa umat Islam selain daripada Wahabi adalah musyrikun. Sebab itulah belasan ribu, kalau tidak lebih pun, yang dibunuh dan disembelih oleh Wahabi pada kurun ke-18 Masehi, lebih kurang kurun ke-13 atau 12 Hijriah. Ketika mereka mula bangkit, tidak jauh beza yang dilakukan oleh ISIS sekarang. Cuma ISIS lebih canggih dengan rakaman dan sebagainya. Wahabi cuma dicatatkan dalam buku sejarah mereka, bagaimana mereka membunuh umat Islam yang lain. Kemudian yang kedua, mereka melabelkan diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muwahhidun ditolak sebab orang lain bertauhid. Dia kata siapa doa tepi kubur syirik. Orang doa tepi kubur tidak menyembah orang dalam kubur. Dia tetap berdoa kepada Allah Ta'ala dan tidak terlintas langsung dalam hati dia orang yang dalam kubur itu Tuhan. Sebab mustahil Tuhan mati. Orang hidup kita tak sembah, apalagi kalau dia dah mati. Tuhan istilah hayyun la yamut, hidup tidak mati. Jadi itu yang pertama, Muwahhidun. Kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ditolak oleh umat Islam. Kamu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana pahaman kamu berbeza. Oh, kami Hanabilah. Tidak, Hanabilah yang sebenarnya juga menolak pahaman seperti Wahabi. Kemudian kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diterima, lalu mereka melabelkan diri mereka sebagai Salafi, mengikut salaf. Dan antara label mereka sekarang, mereka adalah Ahlul Hadis. Kami adalah Ahlul Hadis. Dan katakan diri mereka patah balik dan lembut dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pimai-pimai kita tak mau tengok kepada label, kita tak mau tengok kepada isi ajaran mereka. Adakah sama? Jawab dari sini. Mereka kata mereka Salafi, ikut salaf. Sebab itulah mereka tidak mentakwilkan ayat mutasyabihat. Tengok ya, kedua di sini. Malah setelah yang ada PhD pun dari kalangan mereka ikut. Dia kata, dia pernah dengar satu orang berceramah tentang punca-punca kesesatan. Salah satu punca kesesatan adalah kerana orang itu memahami ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir. Misalnya Yadullah, dia faham tangan Allah. Ar-Rahman wal-Ashistawa, maknanya Tuhan duduk atas. Dan yang saya baru dengar Allah akan betul-betul, saya tak tengok lagi. Tapi kata ada satu orang tokoh yang masyhur juga di Malaysia ni. Dia kata Allah Akbar, maknanya Allah Maha Besar. Tak faham besar. Ni meja, ni laptop. Meja lebih besar dari laptop. Maknanya Allah Maha Besar. Macam tu dia terang. Tapi saya belum tengok ya. Tolong cek mana betul atau tidak betul. Tapi saya dimaklumkan ada kes sedemikian. Jadi mereka, dia pun mengatakan dia membangkang keterangan yang diberikan oleh pensyarah itu. Sebab kata dia, ada ulama-ulama yang juga tidak takwil. Adakah ulama-ulama yang juga sesat? Ada sedikit. Saya ulang lagi sekali. Pensyarah mengatakan salah satu punca kesesatan adalah kerana memahami ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir. Dia kata ada ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama salaf, mereka juga tak takwil. Adakah mereka juga sesat? Jadi apa itu kesilapan? Iaitu dia menganggap tidak takwil sama memahami ayat secara zahir. Dia gelincir kat situ. Dia faham bila ulama salaf tidak takwil, bermakna ulama salaf memahami ayat itu dengan makna yang zahir. Itu batil. Tidak takwil di sisi ulama salaf, bukan semua. Sebagai ulama salaf takwil. Tidak takwil di sisi ulama salaf bermakna tidak tafsir.
tidak letak makna. Kebanyakan ulama salaf dalam ayat mutasyabihat takwil, serah kepada Allah. Apa makna istawa? Serah. Istiwa, apa makna istiwa? Serah kepada Allah. Apa makna yadun? Serah kepada Allah. Apa makna wajibun? Serah kepada Allah. Wallahu a'lamu bi muradihi. Allah lebih tahu apa yang Allah Taala kehendaki. Nah, itu maksud tidak takwil, tidak tafsir. La ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang tahu tafsir daripada ayat tersebut kecuali Allah. Jadi itu makna di sisi salah. Mereka faham. Tidak takwil maknanya faham dengan makna zahir. Faham dengan makna zahir itulah takwil, tafsir. Dan itu bercanggah dengan Al-Quran. Sebab ayat Quran mengatakan la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang tahu makna daripada ayat tersebut kecuali Allah. Sekarang kamu dah letak makna. Maknanya adalah tangan, maknanya adalah duduk, maknanya adalah betis. Kamu dah letak makna bercanggah dengan Quran. Dan kalau pun kita kata dalam Quran mengatakan la ya'lamu ta'wilahu illa Allah, kita kata bukan berhenti di situ. Ada dua qiraat, satu berhenti dekat illa Allah, maknanya Allah saja tahu. Satu lagi dia tak berhenti di situ. La ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil ilmi. Ataf kepada Allah. Maknanya tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Tetap dapat kamu batin. Sebab kalau makna pada ayat mutasyabihat itu makna yang zahir, katakan dengan makna tangan, untuk istawa dengan makna duduk, tak ada orang yang mendalam ilmu saja tahu. Orang awam pun tahu yadun makna tangan. Orang yang tidak mendalam ilmunya pun tahu istawa makna duduk. Orang yang tak mendalam ilmunya pun tahu wajhun maknanya muka. Jadi bercanggah. Sebenarnya mereka golongan mana? Mereka bukan salah. Bukan salah pinju, bukan ikut salah. Mereka juga bukan. Kalau khalaq, apa beza? Khalaq dan salah sebenarnya takwil. Dia takwil ada dua makna yang kita ingat saja. Takwil satu maknanya tafsir. Satu lagi takwil makna dia mengalihkan sesuatu lafaz daripada makna yang zahir kepada satu makna lain yang tidak zahir. Makna dia tidak tapi tak zahir. Kenapa alih? Kerana ada dalil yang menuntut supaya alih. Sebagai contoh dalam Quran Allah sebut nasullaha wa nasiyahum. Mereka lupa akan Allah lalu Allah lupa akan mereka. Boleh tak kita maknakan dengan makna zahir? Nasiyahum makna Allah lupa. Dulu Allah jadikan orang-orang munafik ni. Lepas tu oleh kerana mereka lupa Allah, tak ikut perintah Allah, Allah pun tak ingat daripada mereka. Itulah maksud dia. Mustahil. Mengatakan Allah lupa mustahil. Maka ditakwil, dialih kepada makna lain. Adakah suka-suka? Bukan. Kerana ada dalil yang menuntut supaya dialihkan. Kalau suka-suka, takwil itu namanya abas, bermain-main, itu haram. Tapi kalau dituntut oleh dalil, maka wajib ditakwil. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kalau tak nak takwil bermakna sah Allah bersama dengan kita. Sebab ma'iyah yang zahir, ma'iyah zatiyah, kebersamaan dalam zat. Bila katakan Allah bersama itu maksudnya Allah dengan ilmunya di mana-mana kita berada Allah tahu. Allah dengan qudrahnya di mana-mana kita berada kita masih dalam qudrah Allah. Itu makna takwil. Sudah pergi pada makna yang lain. Baik. Jadi kalau dalam makna tafsir tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dengan makna alih makna, kedua-dua salah dan khalaq mengalih makna. Salah mengalih makna daripada makna yang tidak layak dengan Allah Ta'ala kepada satu makna yang terserah kepada Allah. Sebab itu kata salah banyaknya, saya beriman dengan ayat ini sebagaimana Allah Ta'ala kehendaki. Senang macam itu. Tapi mereka tidak, mereka letak makna zahir. Makna zahir salah tidak kata. Khalaq letak satu makna yang ditanggung dari segi bahasa. Misalnya yadun dengan makna qudrah adil, istawa dengan makna istaulah adil, dan dalam masa sama tidak bercanggah dengan akidah. Misalnya ar-Rahman al-Arsh istawa, Tuhan di atas arsh beristiwa, ar-Rahman al-Arsh istaulah, Tuhan menguasai arsh. Ada tak makna istaulah untuk istawa adil? Kalau kita katakan Allah menguasai arsh, bercanggah tak dengan akidah? Tidak. Pasti ke istawa di situ makna istaulah pun tidak. Sebab itu hanya satu kemungkinan sahaja, tapi kemungkinan itu tidak sampai bercanggah dengan akidah. Kalau nak cari salah, jangan meletak makna itu. Mereka ni apa? Sebagai penutup, mereka inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang mereka tak perasan. Mereka katakan, kami sabar, kami akidah sabar.
zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a al-ta'wil. Adapun orang yang hati dia ada bengkok, cenderung pada sesat, dia akan ikut yang mana sama-sama dia ikut yang tu. Kenapa dia ikut yang tu? Ibtigha'a al-fitnah, tak saya kata. Wa ibtigha'a al-ta'wil, dia nak juga letak mana. Dan apa kata la yang kamu ta'wilah tidak. Sebab itulah dikatakan bangsa saya Siti Aisyah, bila kamu lihat orang yang ikut makna yang zahir itu, maka itu hal yang dinamakan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang zaik, hati dia bengkok. Dan bukan tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan salah satu daripada dua golongan yang hati dia bengkok adalah musyabbihat, yang mengumpulkan ayat-ayat mutasyabihat, menggambarkan Allah itu berisi begini. Dalam tafsir Al-Qurtubi, poin nombor 6 mensyarahkan ayat. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala, minta maaf ya, terajak lebih daripada masa yang kita targetkan. Moga-moga ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa asin ujurana wa nafil qulubana bi nuri hidayatika kama aqarrata bi nuri syamsika abad